Dua orang ni lintas jalan. Seorang tu lagi langgar. Oh, mati terus on the spot. Mati on the spot. Yang seorang ni tak sempat lintas. Tapi terkejut dan semua. Gila dan semua. Pergi ke balai polis. Ngaku yang dia, yang kawan dia kena lari lagi tu, yang mencuri bersama dengan dia. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adadama wasi'illah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in wa fi 'ilmika ka'in aw qad kan uqaddimu ilaika baina yaday zalika kulli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahullah la ilaha illallah wallahu akbar 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 Allahu akbar nahnul muhammadiyuna billahil ham Allahu akbar nahnul muhammadiyuna billahil ham Allahu akbar nahnul muhammadiyuna billahil ham. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala. Syukur kita Allah Taala. Okey, sebelum selamat lagi Ustaz ucap selamat kita nuzul Quran semalam nuzul Quran dan kita dah masuk berapa 2 malam dah 3 malam dah kita baca kunut selepas witir kan sebelum tu masa witir terakhir. Nah pada rakaat witir terakhir kita baca kunut. Bila dah masuk kunut tu kita nampak dah terbayang-bayang dah. Kita dah terbayang-bayang yang bahasanya Ramadan akan berlalu tak lama lagi. Kita tak lama dah. Mungkin malam besok adalah malam yang ke-20 kata silap lah. Hari ni 18 kan. Hari besok 19. Malam besok lah malam yang ke-20. Dan bermulanya 10 malam terakhir. Ni kita masih belum terlambat. Masih ada masa lagi tuan-tuan semua untuk kita pulunkan amalan kita. Kita pulunkan amalan kita. Dan kita pulun, kita betul-betul. Buat kerana Allah Ta'ala. Lillahi Ta'ala. Jangan kerana ada apa-apa. Ada orang komen. Okey, kamu jangan nak lebih pada Allah dan jangan nak lebih pada Rasul. Dia kata macam tu. Sebab Allah Taala Rasul pun dia buat amal dia. Allah Taala janji syurga. Dan Nabi pun beritahu syurga. Syurga. Jadi kita nak pahala kenapa semua? Jangan lebih daripada Allah dan Rasul dia kata. Sebab mereka dah beritahu macam tu. Bukan maksudnya gitu dan semua. Bukan kita nak lebih daripada Allah dan Rasul. Jangan silap faham. Orang kadang-kadang orang muda ni dia mudah melenting. Mudah melenting. Kita bukan nak lebih dari Rasulullah SAW. Bukan. Nabi Rasulullah SAW istighfar 70 kali saja. Dan semua dah kadang-kadang 100. Tapi kenapa kita kena istighfar sampai ribu-ribu? Kenapa? Sebab kita ni bukan Nabi ke Rasul. Kita ni sering banyak dosa. Itu je dan semua. Jadi kita ni bagi orang tahap orang ni gini tuan-tuan semua. Orang sufi, orang yang hampir pun Allah Ta'ala. Rasulullah SAW pun hampir. Rasulullah bukan pun hampir. Maksudnya Rasulullah lebih-lebih lagi hampir. Tapi nak beritahu tuan-tuan, derajat kita ni ada setengah orang dia memerlukan saranan untuk dapat pahala sebab buat amalan kerana nak syurga dia. Tapi kalau ikut orang sufi kata, kalau dalam bidang tasawuf dia kata, kalau orang buat amalan kerana nak syurga, masih rendah lagi lah punya tahap dia tu. Masih macam kita dengan mak kita lah. Buat kerja nak minta upah. Buat kerja nak minta upah. Dan kita buat kerja nak minta upah. Sikit-sikit minta main duit dia. Main kita. Tapi kan kalau kita betul-betul ikhlas dengan Allah Ta'ala, kita tak ada dah. Masalah syurga nak syurga tu janji Allah Ta'ala. Tu janji dia. Masalah hati kita ni, aku buat ni kerana semata-mata kerana kau ya Allah. Kalau kita buat 10 malam terakhir ni pun, aku beristighfar, aku buat apa semua ni, Allah semata-mata kerana, bukan kerana 10 malam terakhir. Bukan kerana malam Lailatul Qadar ke bukan. Ni kan dah tengah ni, dia malam Lailatul Qadar ada kejar. Okey. Contohlah sekarang ni dah ada formula kan. Siapa kalau berpuasa pada hari Jumaat, malam Lailatul Qadar jatuh pada hari ni. Hari ni macam-macam dah formula ada kan. Jadi kita bertemu. Sampai malam tu kita buat. Okey. Hari lain kita tak buat. Tak boleh macam tu. Sebab tu ada setengah orang kata kalau kamu buat amalan kerana Ramadan seperti kamu seolah kamu menyembah Ramadan. Itu dah kita buat kerana Allah Taala, bukan semata Ramadan tak adalah Ramadan lah. Tapi kita buat ni semata-mata kerana perintah Allah Taala dan kita buat kerana Allah Taala tu je. Baca Quran, kita baca kerana Allah Taala di bulan Ramadan dan sebab tu dan Ustaz beritahu kan bila kita dalam beramal ni kita kena dua harapan di hati kita. Pertama harapan kita pertama ialah kita takut Allah Taala tak terima amalan kita tu. Yang kedua harap
Allah Ta'ala terima dalam kita. Dia kena ada khauf dan roja. Nah, khauf tu takut. Takut, ya Allah takut, aku takut jangan kau terima lah ya Allah. Nah, aku takut kau tak terima amalanku. Jadi, bila kita takut nak terima, Allah tak terima amalan kita, maka kita akan berhati-hati dalam kita beribadat. Dalam kita beribadat, dalam kita berzikir, dalam kita semayang, dalam kita sedekah, dalam kita berpuasa, dalam kita bertahajud, dalam kita berwitir, dalam kita berisyraq dan duha apa semua. Dalam kita semua kita akan berhati-hati lah. Kita akan berhati-hati. Takut Allah Ta'ala tak terima. Tetap ada. Dan juga di samping tu kena ada juga rojak. Harap-harap kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Harap-harap engkau terima lah amalan ya Allah. Tapi mana? Tapi kalau Allah Ta'ala tak terima pun apa boleh buat? Bukan kerja kita dan semua. La tataharaku zaratun illa. Kita akan bergerak walau zarah. Semua dengan izin Allah Ta'ala. Atau Allah Ta'ala nak bagi pahala ke? Allah Ta'ala nak bagi pahala ke? Terserah Allah Ta'ala. Yang pentingnya kita buat dengan ikhlas hati. Kita buat dengan betul-betul tulus kepada Allah Ta'ala. Nah, insyaAllah ni, kita dah tak lama dah ni. Malam besok adalah malam ke-20 dah. Malam ke-20 dan termasuk dalam 10 malam terakhir. 10 malam terakhir yang dikejar-kejar. Yang mana dia katakan, Rasulullah SAW, malam 10 terakhir dia tak ada dah. Dia tak kurang dah tidur, tak ada tidur. Dia kejut-kejut anak-anak isteri, anak-anak dia punya isteri, dia anak dia apa semua. Dia akan, Rasulullah SAW, dia akan, dia keluarga dia, family dia akan itu dah. Pada Fatimah, pada Ali apa semua, dia akan beritahu lah, okay, gini. Kita akan beritahu, okay. Jadi mereka pun, dan sahabat-sahabat lain pun, pada 10 malam terakhir pun mereka bertungkur lumus bukan kerana nak mengejar pahala dan semua, tapi mengerjakan meneraikan kasih sayang cinta Allah Ta'ala pada mereka dan dapat redha Allah Ta'ala. Tu kita nak dan semua. Syurga tu Allah Ta'ala janji dah bagi dah. Dia akan bagi. Tu jangan risau. Syurga kan dia akan bagi. Tapi kan kita nak raih apa? Nak raih kasih sayang, cinta Allah pada kita. Kita takut nanti Allah Ta'ala benci kat kita. Takut gitu. Bila Allah Ta'ala benci, bila benci kat kita, dia akan lepas tangan. Tengok orang kalau Allah Ta'ala benci macam mana. Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan ni, kita tengok orang-orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala macam mana. Dalam bulan Ramadan ni, orang semua berkasih sayang. Dia suka berpecah-pecah. Memecah belahkan. Suka memecah belahkan. Orang ni orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala dan semua. Takut nanti bila nak mati, besok Allah Ta'ala aku lepas tangan. Ikut kau lah. Tengoklah kau nanti. Kau. Takut gitu dah semua. Takut gitu. Jadi dalam bulan Ramadan kita semua ni bulan berkasih sayang. Kita bermaaf-maafan. Masuk bulan Rejab ni dah. Kita masuk bulan Rejab ni kita dah start mula minta maaf dah ni. Dengan sahabat kita, dengan saudara kita, dengan kawan kita, dengan bos kita, dengan orang bawah kita, semua kita minta maaf lah. Kita masih. Tapi dalam bulan Ramadan dan masih ada lagi tuan semua. Masih ada lagi orang buat maksiat. Masih ada lagi orang mencuri. Masih ada lagi orang yang suka caci maki orang semua. Nak cari buruk orang, mendedahkan buruk orang macam-macam. Inilah. Jadi kat mana Ramadan tu semua? Kat mana? Nak dapat orang macam ni tu takkan dapat lah tu kau dah. Tak usah kata lah. Jaga malam sampai keluar mata, biji mata pun dah semua. Orang macam ni takkan dapat lah itu kau dah. Wallahualam kalau Allah Ta'ala bagi tu lain cerita. Ada. Tapi nak beritahunya dari sudut zahirnya, dia takkan dapat. Dia suka memecah belah orang apa. Macam-macam lah. Kutuk orang tunduk kena. Macam-macam lah. Tak mencerita lah siapa-siapa dan semua. Macam tu lah. Kita bulan Ramadan ni patut kita tutup sebenarnya. Tutup. Orang kafir, orang Arab dan semua. Dulu berpegang masuk pada bulan-bulan diharamkan, bulan haram dan semua. Mereka semua diam semua. Gencatan senjata. Kita ni tak... Allah akbar, sedih tuan semua. Orang Islam. Orang kafir senyum tengok orang Islam bergaduh. Orang Melayu bergaduh. Inilah tuan semua. Kita takut dia. Kita minta jauh lah. Apa yang berlaku kat luar sana ni, kita minta ya Allah aku jauh lah pada aku berlaku kat sini. Ustaz hari ni Ustaz akan bagi satu amalan pada tuan semua. Satu amalan yang mana tuan-tuan baca sebelum tidur, tuan-tuan bangun, rezeki mencurah-curah datang. Masya Allah, tabarakallah. Ini ramai orang datang. Ramai orang nak. Sebab tu saya tengok kat sini ramai orang dah masuk ramai ni. Tak apa insya-Allah. Ustaz seronok tuan semua. Bukan seronok kerana ramai, tapi seronok kerana tuan-tuan ni bersusah payah. Tinggal kerja sikit cuma untuk nak dapatkan sedikit ilmu apa semua insya-Allah. Kalau boleh setiap kali nak live dengan ustaz kena ada pen, kena ada kertas. Kadang-kadang ustaz bagi benda-benda yang kadang tak disangka-sangka. Bukan plan macam tadi yang muntakim, bukan ustaz plan. Tapi sebab ada orang tanya kan. Ada orang tanya ustaz beritahu. Ustaz tanya yang dekat sini kan muntakim. Baca yang muntakim 1000 kali. Tuju kepada orang jahat kita. Tuju pada orang yang payah bayar hutang. Duit ada pakai kereta fosil tapi tak mau bayar. Bantai dia semua. Tapi bantai, janganlah bantai niat nak rosakkan dia. Ni ustaz cerita ni satu kes ni. Ni satu kes benar. Ustaz pergi ziarah guru ustaz di Indonesia. Okey, tuan dia cerita ada anak murid dia tanam jamur orang Indonesia panggil jamur ni kulat lah cendawan orang Kelantan panggil kulat cendawan.
cendawan kan yang orang tu dah. Berapa ekar dah. Banyak dah. Kalau ditaksir, kalau apa dah, dihitungkan dengan duit kita lah. Lebih kurang 2 juta, 3 juta ringgit. Semuanya dah, semua. Kalau dia jual lah, dapat jual. Jadi, dah sampai masa untuk dia tuai hari ni. Tapi kata, kita tunggu besok sikit lagi. Agar bagi dia kembang sikit. Kembang sikit, dah batang dia besar sikit. Dia tunggu. Pagi besok dia bangun tuan-tuan semua. Ada orang tolong tuai. Ada orang tolong tuai tu semua. Habis licin. Dia sapu. Kosong. Tak ada langsung. So, dia datang jumpa guru ustaz. Guru ustaz pun bagilah amalan. Guru ustaz pesan aja. Pak, kamu jangan niat yang buruk-buruk, Pak. Kamu niat yang baik-baik aja. Kalau kamu niat buruk, kamu enggak dapat apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun. Benda dah hilang dah. Kamu niat mari minta dia datang sekali diri ataupun ganti baliklah duit tu. Tu je. Dia pun buat tu semua. Dia panggil 40 orang. 40 orang zikir dia. Yang semua ni dia semua niat supaya dia datang hantar balik. Tapi diri dia sendiri tu dia niat, ya Allah Tuhanku, sesiapa yang mencuri jamur aku ni, kulat aku, cendawan aku ni, aku minta dia dilanggar lori ataupun gila. Ustaz dengar ketawa. Jadi gimana Pak? Ustaznya, gimana Pak? Dia kata, memang Pak Ustaz Syarim. Malam ni dia buat, besok aja berlaku. Besok terus berlaku, cash semua. Kawan tu 2 orang dia yang datang curi ni, seorang tu bawa lori, seorang tu yang tolong tuai. Kan? 2 orang ni lintas jalan. Seorang tu lori langgar. Oh, mati terus on the spot. Yang seorang ni tak sempat lintas, tapi terkejut dan semua, gila dan semua. Pergi ke balai polis, ngaku yang kawan dia kena lari lori tu, yang mencuri bersama dengan dia. Gila. Polis panggil lah yang si tuan punya kulat ni, cendawan, pergi. Okey, ni lah orang yang mencuri bro. Tanya dia beritahu, tapi dah kawan ni gila dah. Nak cakap pada duit kat mana tak tahu dah. Gila. Gila. Nak beritahu dah semua. Cash. Hati-hati siapa yang amalan Ustaz bagi ni, hati-hati. Yang muntakib tu hati-hati. Memang artinya wahai Tuhan yang memberi pembalasan tu. Kalau dah nak pasal putih, tuan-tuan tahu tak boleh teka tak? Dah nak pasal putih. Avenger. Yang tu kita tengok cerita Avenger tu nak Captain America, apa lagi? Incredible Hulk, apa lagi? Iron Man. Iron Man. Tu semua dia panggil Avenger. Ya apa? Ya, yang mutakid lah yang memberi pembalasan. Wahai Tuhan yang memberi pembalasan. 1000 kali baca. 1000 kali tuju kepada orang yang khianati kita. Tapi janganlah sikit-sikit pun orang masuk rumah kita, dia curi jam tangan je, kita pun nak buat sama kita. Jadi kita niat minta dia hantar balik dah cukup dah. Tapi tak berjanji jadi tak jadi, tetapi kebanyakan anak murid ustaz buat janji jadi. Ada seorang tu hilang motosikal di Tanah Merah. Tadi pun ustaz saya hilang motosikal, baru sekejap tadi buat duduk baca yang mutakin. Dia duduk baca yang mutakin. Seminggu kemudian polis telefon dia, jumpa motosikal tu. Tapi dia jumpa kerangka. Orang Kelantan pakai kerangka, jumpa kerangka. Seat pun tak ada, apa semua, tinggal batang body motosikal je dengan nombor plate tu aja. Tapi tak apalah, sekarang jual ada jumpa juga. Dan dia boleh claim insurans apa semua. Jadi boleh insya-Allah. Ni Ustaz, sebelum Ustaz nak bagi amalan tu kita semua Ustaz nak cerita sikit. Okay, cerita cuaca dah start duduk ni. Tapi semalam brom bunyi guru tapi tak hujan. Orang Ustaz siap-siap lagi kain tapi tak hujan. Tapi angin sejuk sikitlah insya-Allah. Mana yang boleh mengembalikan barang kita yang diambil orang yang muntakim. Karya rasa tercipta. Okey, karya rasa tercipta ni yang muntakim tadi. Yang muntakim. Orang curi barang kita, orang khianat kita, orang kata buruk kita, macam-macam lah. Macam-macam. Ya, yang tu kita boleh gunakan. Boleh gunakan yang mutakin. Cuma Ustaz bilang niat yang baik-baik. Kalau tuan-tuan niat yang buruk, tuan-tuan dapat. Kalau tuan-tuan niat yang baik, tuan-tuan dapat. Ya Tuhanku, aku mohon padamu ya Allah, mintalah dia sedarkan hati dia, sedarkan diri dia ya Allah, campakkan hidayah pada dia, campaklah taufik pada dia ya Allah, janganlah dia mencuri lagi, janganlah dia tipu aku lagi. Kalau boleh dia ada duit, dia bayarlah hutang, tak bayar hutang aku pun bayar hutang saudara-saudaraku yang lain yang lebih memerlukan pada aku. Kita doa dia. Tuan-tuan, kalau Allah tak campakkan hidayat, dia pun jadi baik tuan semua, setiap amal ibadat semua masuk akaun kita. Masya-Allah, tabarakallah. Tapi kan kita niat ya Allah, aku mintalah dia ni dilanggar lori ya Allah, langgar lori mati. Apa kita dapat? Tak dapat satu. Yang kedua, takut hukum karma tu dipanggil datang balik pada kita. Tu takut gitu tuan semua. Hati-hati sekian.
Ayat tu nama Asma tu memang hebat, bisa tu. Orang Kelantan terbisa, bisa. Kalau orang Indonesia terbisa tu bisa tu lain. Kita ni bisa ni berbisa tu semua. Kalau boleh insya-Allah karya Rahsia Cipta tu boleh insya-Allah. Firzal, kita ke Firzal nak zikir ayat muntakin tu bila boleh masa, tapi satu duduk 1000. Nak buat tetap semayang, tetap lepas semayang 1000 subuh 1000 zuhur 1000 asar 1000 maghrib 1000 isyak boleh juga, boleh kan. Tak kisah. Tapi satu duduk 1000, tak boleh pecah-pecah. 200 2 tak boleh, tak ada. Dan di samping tu bayangkan rupa orang tu. Kalau ada orang jahat kat kampung kita lah, contohlah. Orang jahat kat kampung kita ni, kita nak tegur dia tak berani, takut dia semua. Imam takut, AJK masjid takut, datuk takut, datin takut, tansir takut. Semua takut kat kampung kita, kat taman kita ni. Tapi dia ni jahat. Jahat memang jahat lah. Kalau dia ada memang rumah kena pecah lah. Kalau dia ada balik, dia kena balik ni. Kalau tak ada, aman kita dia. Macam mana? Yang muntakim. Balon dengan yang muntakim. Maksud balon tu maksudnya tercujulah. Jangan balon niat balon betul kan. Maksud guna yang muntakim, tak ya takut dah. Hentilah perbuatan dia ya Allah. Dah. Tahu kita boleh. Tapi kalau dia sakit apa semua bukan kita minta, Allah Taala bagi. Itulah. Ada satu orang ni ustaz cerita dekat umur ustaz di Kota Baru ni di Kota Baru ni berlaku ni 6 tahun 7 tahun 8 tahun lepas. Orang rumah start pergi ibadah, pergi Kuantan, tinggal ustaz 2 orang anak ustaz. Ustaz pun dah nak pergi makan nasi Arab lah. Kita ajak anak, jom kita pergi makan nasi Arab game. Ustaz pun pergi keluar. Masa tengah makan, hati ustaz kata tak sedap tu. Rasa tak sedap, rasa nak balik. Ustaz pun cepat makan. Begitu anak ustaz Kim makan cepat Kim. Ayah nak pergi ke KB Mall sekejap, nak beli top up. Tak sakit, ayah rasa nak balik cepat ni. Makan sedap tu. Kita beli besok pagilah. Okey, terus balik tu nampak pum orang lapak pagar dah semua. Nampak orang lapak pagar. So pagar automatik kan, tak pun buka tu, terus masuk tu, pum orang lapak pagar. Ustaz buat, ada orang masuk rumah kita ni. Buka tengok, pintu dah terbuka. Laci-laci semua dah terbuka dah. Tapi alhamdulillah tuan semua, tak ada barang hilang. Barang emas lalu ustaz ada, anak ustaz ada barang emas, lokek apa semua ni, cuma tu berantar, tak ambil. Jam apa semua tak ada langsung, tak ada satu benda ambil pun. Jadi ustaz boleh tahu dah cara lompat badan dia, ustaz boleh tahu dah siapa. Orang dekat rumah je. Ustaz pun pagi esok pergi. Ustaz pun tanya rumah kata tak ada barang-barang, tak ada apa. Rumah ustaz pun kan ada barang-barang banyak sangat dah semua. Kita bukan orang kaya. Dia silap masuk tu. Dia masuk rumah orang tak ada duit. Orang kata. Jadi ustaz pun esok ustaz pergi rumah dia. Jumpa dia dengan isteri dia, anak-anak dia. Ustaz panggil duduk sebab ustaz bising, ustaz tak bising, ustaz dah bising. Ustaz tanya, kalau nak masuk rumah pun kata tengoklah, janganlah masuk sembarangan. Dia kata dia diam dah. Dan kalau nak buat kerja pun tengoklah, tengok dululah. Takkan rumah ustaz pun kalau masuk. Saya tak ustaz, sampai sudah tak sampai kening tak ngaku saya tak tahu saya tak. Tak apalah kalau kau tak, tapi kalau kau masuk rumah aku lah, masuk rumah aku, ustaz tak sebut aku rumah ustaz, janganlah kalau boleh dah. Dan kali jangan tak salah. Nak cari kalau kau tak ada duit beritahu ustaz. Tak apa, beritahu ustaz tak apa. Setakat ustaz bagi RM10 RM20 tu boleh kau nak makan boleh. Bukan ustaz takut apa? Takut nanti orang buat sembahyang hajat kepada kau nanti perut kau buncit, mati kau. Ustaz takkan buat macam tu, Ustaz takkan buat macam tu. Ustaz takkan buat, walaupun ustaz ada ilmu tu, ustaz takkan buat. Tapi takut orang lain. Ya, tak apa ustaz. Masih ustaz masuk. Ustaz pun balik tuan-tuan. Beberapa bulan kemudian, dekat maghrib dah tuan semua, ada orang picit loceng. Anak ustaz ada orang datang. Ustaz pun buka pagar tengok dia. Sebab tu ustaz tak lama tak nampak dia. Tak pakai baju dan semua. Perut dia, Masya Allah tuan-tuan, buncit. Melepasi badan dia, perut dia. Datang jumpa ustaz dia baring. Ustaz pun tengok sedih balik. Isteri nangis, tolong isteri saya, suami saya dah masuk wad, dah 2-3 bulan masuk wad ustaz. Tapi doktor tak ada penyakit, tapi perut makin lama makin besar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok perut dia ni, kalau ambil jarum ni, kita cocok pun dia akan meletup. Ibarat. Nampak habis urat semua nampak ni. Sedih ustaz tengok. Ustaz nama dan lain, tapi ustaz panggil nama ni bukan nama betul man. Apa man dah buat? Kan ustaz dah pesan ya. Ustaz dah pesan hari itu. Ingat man. Saya ingat ustaz, sakit. Saya sakit betul ustaz. Saya sakit ustaz ni. Dia bila gini man. Ustaz takut abahana daripada semai hajat orang tu, takut man tu. Saya minta maaf ustaz, saya minta maaf. Tolong ustaz, tak apa. Ustaz buat air tawar dia. Cuma ustaz kita besok datang ke klinik. Ustaz baru ustaz buat pasal ni dekat maghrib man. Dan datang bagi besok Bagi besok dan semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati lah semua. Ingat
Ya muntakim, jangan buat sebarangan. Ustaz begitu. Jangan buat sebarangan. Bahaya tuan semua. Mati dah mati. Allah Akbar. Sedih Ustaz dah, sedih. Dia mati tak ada. Tak ada orang pecah rumah, tak ada berlaku kekurangan apa semua. Tapi nak beritahu dah, inilah tuan semua. Jangan Ustaz minta tolong lah. Ustaz bagi benda yang bahaya tuan semua. Walaupun pendek tuan semua, walaupun pendek tuan semua. Okey, Ustaz takut tu je bahaya tuan semua. Takut. Tuan-tuan niat ni, ya Allah aku minta perut dia buncit, kau minta dia gila ke jangan. Boleh kan Ustaz minta tolong, ampun maaf Ustaz minta tolong lah. Jangan. Okey, Ustaz buat satu cerita. Ni cerita kisah benar berlaku di Indonesia, berlaku di Indonesia. Kisah berkaitan dengan apa amalan Ustaz akan bagi dia. Nama tak lama si Mamat lah. Si Mamat ni. Okay, si Mamat ni, okay, dan semua dalam satu hari tu berlaku 3 peristiwa yang memang besar yang dia tidak dapat nak tolak nak buat apa tak boleh dah. Pertama dia balik pada bandar, isteri dia minta cerai. Bang, saya dah tak tahan, beg dah ada kat luar. Bang, saya dah tak tahan hidup dengan abang kan. Okay? Ada panggilan dah, bang tak tahan. Ni Ustaz alih bahasa Melayu kita lah. Bang, saya tak tahan dah abang, saya nak keluar. Besok pagi pukul 8 kita pergi ke pejabat kadi. Dan saya nak suruh abang lafazkan cerai saya depan kadi. Dia pun ambil beg. Okey, selamat tinggal abang. Anak-anak abang jagalah. Isteri pun balik keluar. Duduk termenung tu sekejap. Anak dah balik. Ayah, anak dua orang, lelaki perempuan. Ayah kata, besok kami tak benar lagi. Minggu depan kami tak benar. Cikgu tak benarkan kami pergi sekolah lagi. Kenapa nak? Ayah dah tak bayar yuran lebih kurang 11 bulan dah tak bayar. Allahu Akbar. Bagaimana Pak? Bagaimana ayah? Ayah tak duit 1 sen tak duit dah. 1 sen. Dia ni kaki judi, kaki hamlah, orang Kelantan hamlah. Hamlah ni. Jadi tak apalah. Dia makan nasi ni. Nasi dia masak nasi kosong dengan garam, makan dia makan. Jadi di samping tu pula dapat call, dapat telefon. Bukan dapat call, ada Along datang. Besok kami nak duit kamu. Kamu hutang kami nak duit besok. Kalau kamu tak bagi hutang kami, tak bayar hutang kami, rumah kamu kami akan ambil. Kamu akan keluar dari rumah ni, rumah kamu akan ambil. Along datang. Habis. 3 perkara tuan dan semua ni, dia pun sedih. Masuk malam. Dia ni bukan kaki masjid. Masjid depan rumah je. Dia tak bukan kaki masjid, bukan kaki sembahyang apa semua. Dan dia fikir. Dia bagi anak dia tidur. Lepas anak tidur, dia pun tak ada jalan lain. Nak buat. Ambil tali. Ikat kat atas shilling. Gantung. Dah letak meja. Naik. Letak kursi. Naik. Letak kat air. Letak betul-betul. Okay, letak betul-betul. Okay. Nak beritahu orang ni tu dah semua, bila Allah Ta'ala nak bagi dia hidayat, macam ni berlaku dah semua. Letak dah. Nak tolak dah kursi tu, tiba-tiba terdetik. Aku kalau boleh, sebelum mati ni, biar aku sembahyang isyak dulu. Dia ni tak pernah sembahyang. Tapi terdetik nak sembahyang isyak. Lebih baik, kalau aku mati pun, biarlah aku mati dalam keadaan aku sembahyang. Dan adik sembahyang. Dia pun tak jadi. Tolak. Buka. Pergi ambil air sembahyang. Sembahyang isyak 4 rakaat. Bolehlah ingatlah sikit kali 4 rakaat tu. Lama tak sembahyang. 4 rakaat. Kemudian Allah nak campak lagi hidayat pada dia. Dia ternampak Quran. Baca Quran sikit, dia pun buka. Dia buka Quran tu, dia terjumpa dengan ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Lepas tu dia jumpa lagi tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit. Dia baca itu tu. Lepas tu dia baca terjemahan. Nangis dia. Nangis dia. Dia nampak Allah Ta'ala ni boleh naikkan satu kerajaan. Allah boleh naikkan satu kerajaan. Allah boleh jatuhkan satu kerajaan. Dulu kerajaan HP. Allah Ta'ala nak naik HP. Naikkan dulu kerajaan NB. Lepas tu Allah Ta'ala jatuhkan NB. Naikkan kerajaan HP. Lepas tu jatuhkan HP. Naik pula NP pula. Naikkan pula. Allah Ta'ala boleh buat. Bukan kerja manusia. Kerja Allah Ta'ala. Walaupun kita nampak dalam usaha manusia, tapi sebenarnya Allah Ta'ala boleh. Allah Ta'ala Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah Ta'ala boleh naikkan. Okey, misal contoh lagi lah, contoh. Okey, kemudian betul tulijul laila fin nahar. Allah Ta'ala boleh ubahkan siang kepada malam, malam kepada siang. Allah boleh hidupkan orang mati, Allah boleh matikan orang yang hidup. Jadi dia datang terfikir tu. Ya Allah, datang. Kalau engkau boleh ubah kerajaan yang gagah, kau boleh jatuhkan dia,
dan kau boleh naikkan satu kerajaan yang lemah ni, yang lemah ni, dan kau jatuhkan lagi, naik lagi kerajaan lain pula. Ini kan masalah aku yang kecil ni. Masalah aku yang kecil ni. 3 masalah je. Bini nak minta cerai, anak tak boleh pergi sekolah, Along tak minta hutang, tu je. Tu dia berkata-kata lah hati dia. Dan juga, ya Allah, engkau boleh ubah siang kepada malam, malam kepada siang. Dan orang mati kau boleh hidup. Apatah lagi orang yang hidup kau matikan. Dia macam fikirlah, aku ni kecil masalah. Dia pun, macam sedih, duduk termenung tu. Lalu dah, astagfirullahalazim. Dia pun start mula lah, astagfirullahalazim. Dia pun start, bacalah astagfirullahalazim. Kalau macam ni, ya Allah, ni, aku tawakal padamu. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ni tengok ni. Aku tawakal pada Engkau. Aku tawakal pada Engkau. Apa berlaku dah semua? Dia duduklah keadaan bersedih dan penuh tawakal pada Allah Taala. Tak jadilah. Azan subuh. Lama tak lama dia berfikir semua, azan subuh. Datang hati dia, Allah campakkan hati dia kira, aku nak pergi masjid. Dia pun pergi masjid. Sampai masjid dah semua, kat luar kan tengok dah, kenapa si Mamat ni buang terbiat ke datang masjid? Datang masjid nak sembahyang. Ni selama ni depan rumah kau tak sembahyang. Duk main gitar, duk melalak apa semua orang azan, kau belum melalak. Orang kampung katalah, dia diam je dah tu. Dia diam. Dia masuk dengan kopiah tak ada semua. Dia masuk dengan air sembahyang sama dengan isyak tu, dia masuk. Dan orang kata, entah pergi datang tak ambil sembahyang. Dia pun terus masuk sembahyang subuh. Sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh tuan semua, ni nak beritahu tuan semua. Okay, nak beritahu tu nak ayat yang dia baca. Dia baca ada ayat tu tak cerita ayat tu. Ayat tu tak cerita lagi. Ayat tu dia baca semalam, masa dia menung tu, dia pun baca ayat tu. Dia di Quran dia baca ayat tu. Dia baca tuan semua. Sekali baca dah semua. Lalu bukan dia tertidur, dia duduk buat gini lah, bukan tertidur. Dia ada ustaz dia mungkin dia tidur, tapi punggung dia tetap. Bila kita pun tetap semua, tak batal sembahyang kita walau kita duduk gini. Kita tertidur gini. Okey. Lepas sembahyang, dia pun turun cepat-cepat sebab dia punya orang pecik horn. Pep kat depan rumah dia. Dia keluar tengok kawan dia Roslan. Kawan Roslan. Dia ingat Kak Along. Dia dah menyumpah dah. Dia pula apa? Dia habis semua mak nenek dia sumpah dia. Datang janji datang pukul 8. Ni pukul subuh ke datang dah. Dia makan pada ingat kalau kena Roslan kawan dia. Okey. Roslan berkata, "Mat, bila kau naik rumah, alah kau naik rumah aku pun bukan kau boleh minum. Tak apalah, dia makan naik dulu lah naik. Aku nak naik dulu. Nak sembang kau ada kerja kena buat dia." Dia pun naik. Gini Mat. Aku ni pagi ni pukul 10. Pukul 10 ni jabatan custom ada buat lelong kereta, lelong barang-barang yang dirampas dululah, dulu tahun-tahun apa nak lelong. Jadi nak lelong jadi aku ni sebenarnya buat lelong ni aku tak pandai. Nak bid harga tu aku tak pandai. Jadi kau seorang yang aku tengok kau seorang yang boleh, kau yang pandai. Dia kata apa? Ginilah Lan, kau cari orang lain Lan. Aku sebenarnya dah tak ada harapan hidup Lan. Tak ada harapan dah. Bini aku hari ni pukul 8 nak minta cerai. Anakku dah tak boleh pergi sekolah dah. Aku tak boleh bayar. Dan sejak lagi Alung akan datang. Nak ambil nak halau aku keluar, nak ambil rumah. Aku tak ada dah. Kau cari orang lain Lan. Aku dah hati aku dah habis dah. Gini Mat. Aku minta kau tolong sekali ni je Mat. Minta kau tolong sekali ni ya. Ni projek aku besar ni. Projek aku besar. Aku nak beli nak semua. Aku nak biar kau bid ni. Kau lawan harga tu. Biar aku nak semua. Dan aku akan bagi upah kepada kau. Kau jangan risaulah. Alamak Lan, upah kau setakat mana kau boleh buat Man? Aku tak mau lah Man. Okay. Lan, kau tak mau Lan. Okay. Si Roslan pun desak-desak dekat. Desak-desak dia juga tuan semua. Maka dia ni dia tak mau dah kerja. Hati dia dah luluh dah. Kalau kita pun kena hati kita dah duduk nampak dah. Duduk nampak apa semua dah. Alung datang lagi, anak tak sekolah, bini tak cerai. Pukul 8 nak pergi pejabat agama lagi. Gini Lan, kalau kau betul-betul nak suruh aku, dia sengaja je. Kau bagi aku. Kalau tak dia dalam rupiah ni, dalam rupiah. Saya cakap dalam rupiah. Kalau tak pada aku nak 50 juta rupiah. Kalau tak. Kalau kau nak suruh aku kerja, kalau tak 50 juta. Dia kata, Mat, dia tak 100 juta. Kan 100 juta. Mat, Lan, kalau tak 100 juta sekarang ni, aku ikut kau. Mat,
Takkanlah pagi-pagi aku bawa duit 100 juta, Mat. Bukan sikit 100 juta tu. 100 juta bukan sikit, 100 juta lebih kan 30 ribu kita lah. 30 bulan. Takkan aku bawa banyak 100 juta ni. Kak Agam tunggulah, aku nak akan bawa sebab apa? Sebab nak kita nak beat itu no. Tapi sekarang pagi-pagi aku datang jumpa kau, nak ajak kau ni. Nah. Kalau tak apalah, kalau kau tak bagi aku dapat 100 juta, kau balik lah. Dia kata gini. Jadi si Roslan betul-betul nak pada si Mamat ni, maka dia kata apa? Gini lah, Mat. Aku ada 50 juta. Aku letak dulu 50 juta sebagai pendahuluan. Okey, pendahuluan. Selepas tu kau pergi kau pukul 10 kau kena ada terpacak di tempat custom. Ni, lepas tu selesai semua, aku bagi kau aku bagi kau ni lebih banyak daripada kau minta tadi. Oh, si Mamat ni tengok letak 50 juta. Dia hutang dengan Along tak banyak. Dia hutang Along tak banyak dah semua. Along tak banyak. Cuma dia Along ni ganas sikit nak minta dia. Dia hutang. Dia pun ambil 20 juta. Dan 50 juta dia ambil. Okey, Mak, kalau macam tu, dan kalau macam tu, okey, pukul 10 aku terpacak. Okey, dia pun ambil 10 juta, 50 juta. 50 juta tu semua, apa berlaku? Ni nak beritahu dah semua. Apa yang berlaku? Isteri datang. Pukul 7.30 isteri datang. Bang, meh, jom. Kita pergi jalan majlis agama. Gini yang. Tak jadi lah. Oh, dah lain dah. Tak jadi yang. Ada. Tak usah cerai lah. Tak usah kita minta cerai lah. Ni, ambil duit. Ambil duit 20 juta. Ambil duit 20 juta. Okay, isteri terkejut tu. Ambil duit 20 juta. Okay, ambil duit 20 juta. Bayar yuran sekolah anak kita. Anak sekolah tu berapa juta je, tak banyak. Dan lebih nak, ayang ambil ya. Ayang ambil nak, ayang nak buat apa, buatlah ayang. Ayang buat apa dah. 50 juta. Nak, lebih tu. Bang beli kat mana? Nanti abang cerita lah. Ayah ambil, okay, uruskan anak kita pergi sekolah dulu. Okey, uruskan. Lepas tu, okey. Dan satu lagi yang, sekejap lagi, Along akan datang. Ni, 30 juta ni ada duit, bagi pada Along tu. Bagi semua. Keep the change. Keep the change. Sombong dia. Keep the change. 30 juta, bagi kat dia. Dan beritahu dia, jangan datang ke rumah aku lagi. Beritahu macam tu. Jadi, datang semua. Okey, 50 juta dia bagi pada isteri dia, dan isteri urus semua. Jadi, nak beritahu tuan-tuan semua, dengan dia baca saja ayat 285, 286 surah Al-Baqarah tuan semua. Dia baca masa nak tidur. Semalam dia tak tidur, tapi dia baca Quran, dia baca, terus dia tertidur, terlap gini. Terlap gini. Bukan terlap tidur baring kita, terlap gini. Terlap gini. Atas tu, dah punggung tak bergerak pun. Dan sedar subuh. Jadi tuan semua, dia baca ayat 285 dengan 286 surah Al-Baqarah, iaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sampailah fansurna 'alal qaumil kafirin. Okey. Ini datang semua ulama-ulama beritahu, tuan semua ulama mukasyafah, ulama-ulama sufi, dia beritahu sesiapa yang membaca ayat 285, 286 sewaktu dia nak tidur, insya-Allah rezeki akan datang pada esok hari. Tapi syaratnya tuan semua istiqamah. Tetapi yang Ustaz dapat tahu lah kan. Ustaz tak mau, ulama-ulama beritahu, Ustaz tak mau sandar dengan Nabi kan. Tapi ada setengah Ustaz terdengar telinga Ustaz, ada satu ulama tu dia kata yang kata gini adalah Rasulullah SAW. Tapi Ustaz tak bersandar dengan Nabi. Dan saya nak beritahunya, sesiapa yang membaca amalan ni 200, ayat 285 dan 286 di amna Rasul sampai fansur alal qaumil kafirin, sekali sewaktu tidur, insya-Allah. Tapi syarat istiqamah. Ni guru Ustaz beritahu, okey, istiqamah tidak malam tidur, insya-Allah anda akan dapat rezeki yang berlimpah ruah. Bangun macam tadi lah tuan semua. Tadi tu cerita yang aneh, yang jarang berlaku tuan semua. Very rare berlaku, tetapi nak beritahunya, inilah tuan semua. Hanya dia membaca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbil mu'minun sampai fansur ala qaumil kafirin. Tuan-tuan, besok tiga masalah dia selesai dan dia dapat. Pada hari itu tuan semua dikatakan si Roslan terbagi dia 3 kali ganda apa yang dia minta. Maksudnya dia minta 100 juta, si Roslan terbagi dia 300 juta, iaitu 90,000 dapat. Inilah tuan semua. Inilah kalau boleh amal lah kena boleh amal. Yang paling penting sekali istiqamah. Janganlah amal sekali. Tadi Ustaz, saya baca semalam Ustaz kata pagi besok dah. Maksud kita ni dari segi sudut gini, Nabi berkata macam kita kata ulama Nabi berkata kita, saya pernah baca ni dapat gini-gini, saya pernah dapat gini. Tapi kalau kata dapat pun jangan gitu. Kita teruskan istiqamah. Baca. Janganlah baca pagi besok tak ada apa pun. Baca pagi besok tak, jangan gitu. Tuan baca je.
baca amanah Rasul bima sebelum tidur. Dan ustaz pun baca semua, ustaz baca semua, agak-agak semua yang ada di 303 orang ni baca semula insya-Allah. Ni amanah Rasul. Amanah Rasul baca sekali je, tak perlu baca banyak kali dan tak perlu buat amal pun. Cuma amalan ialah waktu tidur baca. Kalau orang perempuan datang haid, okey, datang haid, okey, bacalah hati je. Baca hati je, baca hati. Ada setengah ulama, ada setengah orang kata, ada setengah ulama kata boleh baca lafaz sebab dia ayat potong-potong. Ayat potong-potong. Ada setengah ulama kata tak boleh, tu ayat Quran. Ustaz tanya kawan ustaz pun, dia kata tak boleh, tu ayat Quran. Walaupun dia dah biasa, tapi tu ayat Quran tak sah. Dan Abi nak baca hati. Boleh insya-Allah. Sebelum tidur. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma wasi'allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, ampunlah dosa-dosa kedua bapa kami ya Allah, sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, dan ampunlah segala muslimin dan muslimat yang berada di seluruh dunia sama ada masih hidup yang telah meninggal dunia. Allahumma fili ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkan daripada azab-Mu ya Allah, jauhkan kami daripada azab-Mu ya Allah, jauhkan daripada azab-Mu ya Allah, kami mohon padamu ya Allah. Jauhkan kami dan muslim dan muslimat seluruhnya ya Allah, sama ada masih hidup atau meninggal dunia daripada azab-Mu ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan malam Lailatul Qadar ya Allah. Pertemukan kami dengan malam Lailatul Qadar ya Allah. Pertemukan kami dengan malam Lailatul Qadar ya Allah. Janganlah kau kurangkan amalan kami ya Allah. Janganlah kau kurangkan amalan kami ya Allah. Ya Allah, beri taufik hidayah kepada kami untuk kami menjalankan ibadah puasa dengan baik dan amalan kami amal-amalkan dengan baik ya Allah, sehingga sama sampai kami meninggal dunia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli hatin wa nafasin adada ma sallallahu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.